Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Cubaan 1 2. Salam tak. So insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis untuk kita membuat beberapa muhasabah, untuk kita membuat beberapa peringatan supaya mudah-mudahan apa yang dah sama-sama kita lakukan ini mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panjangkan selawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat dan salam kita kepada para ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kita panjangkan selawat dan salam kepada semua para pejuang, mereka yang mempersiapkan diri mereka dengan persiapan-persiapan iman, persiapan-persiapan ukhuwah, dan persiapan-persiapan untuk mereka menuju kepada redha Allah, menuju kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya berkenaan dengan nikmat yang ada pada kita. Maka Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat-sahabatnya. Saya bacakan, saya mulakan dengan baca satu hadis Rasul daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'ti lil 'abd min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa innama dzalika minhu al-istidraj." Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam At-Tabrani. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melihat Allah SWT memberikan kepada hamba-Nya daripada perkara dunia ini, daripada perkara dunia ini Allah bagi kepada seorang hamba. Allah bagi kepada seorang hamba akan nikmat, akan dunia dan apa yang dia inginkan, dunia yang dia nak duit dapat duit, dia nak kekayaan dapat kekayaan, dia nakkan perempuan dapat perempuan, nakkan laki-laki dapat laki-laki. Maka apabila kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba-Nya daripada perkara dunia ini, perkara yang dia inginkan, sedangkan dia terus melakukan maksiat. Allah bagi dia nikmat, tetapi dia terus wahwa muqimun ala ma'asih, dan dia tetap menegakkan ataupun bersama dengan maksiat, terus melakukan maksiat kepadanya, fa innama zalika minhul istidraj. Maka ketahuilah bahawa perkara itu adalah istidraj daripada Allah. Di sinilah perkara yang kita nak sama-sama merasai sebagai mukadimah kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita
teguran dia, nasihat dia. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Apa teguran dia? Teguran dia bila seorang tu nak makan, dapat makan. Nak minum, dapat minum. Semua yang dia nak dapat. Nak harta, dapat harta. Nak kaya, dapat kaya. Nikmat dunia ada pada dia. Semua nikmat yang dihajatkan, maka ada pada dia. Tetapi, dia terus juga melakukan maksiat. Terus berada dalam keadaan maksiat. Maka digambarkan Rasulullah SAW itulah istidraj. Apa istidraj? Istidraj ini bagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggambarkan bahawa kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak sedari. Digambarkan Allah SWT telah berfirman, bagaimana dalam firman Allah, istidraj ini maksudnya Allah bagi kepada dia kesenangan demi kesenangan demi kesenangan. Rupa-rupanya Allah nak tarik dia kepada kebinasaan sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya Allah akan binasakan dia habis. Ya sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, pada malam ni kita nak kena rasa seronok, nak kena rasa syukur pada Allah. Kerana dalam keadaan kita berada di zaman di mana manusia akan diuji dengan kesusahan, diuji dengan kepayahan. Waktu di mana virus berjalan, melintas, kemudian digambarkan pula oleh Kementerian Kesihatan kita semakin merebak. Sebahagian tempat dah kena PKPD. Kita dah jadi satu tempat yang darurat. Setengah-setengah tempat pula berada dalam keadaan susah. Dan lepas ni kita akan bincang malam ni sikit. Saya akan dedahkan sedikit malam ini. Bagaimana akan berada dalam keadaan ekonomi yang teruk. Kita akan hidup susah. Mungkin lepas ni nak kerja pun duit tak ada, meniaga pun tak jadi, semua tak jadi. Jadi rupa-rupanya bila Allah SWT menjadikan kita kesusahan, kepayahan, perkara yang dia nak melihat pada kita adalah nikmat. Jadi jangan kita rasa bila Allah tarik nikmat, kesenangan daripada kita tu, mana Allah tak sayang kita, bukan begitu. Tapi sebenarnya Allah nak sayang kepada kita. Bagi mereka yang beriman, dia akan nampak yang pertama sekali, segala yang datang daripada Allah itu mesti ada hikmah. Sebab itulah bila datang sesuatu yang tak elok pada kita, yang kita tak suka lah, maknanya yang kita rasa susah, payah sebagainya, yang kita nak senang datang yang tak elok tadi, maka kita nak kena tanamkan dalam kita. Yang pertama, kita nak kena sabar. Kalau kita rasa susah sangat, hati kita susah sangat, hati kita resah sangat, gelisah sangat, maka kita ambil wuduk, solat 2 rakaat. Kemudian habis solat, dah habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan, sujud lagi sekali. Sujud pada Allah di luar rakaat, di luar solat tadi, bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Engkau, ya Allah, macam itu kan. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Maksudnya kita kan dapat kesusahan, kita kan dapat kerisauan, maka kita kata maha suci Engkau. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia memberikan sesuatu yang tak elok tu bukan sebab dia tak elok, tapi sebab kita. Sebab kita ada masalah. Sebab kita ada kafarah dosa kita dan sebagainya. Dan Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, daripada kelemahan, daripada kekurangan, daripada ketidaksempurnaan. Kadang-kadang kita komplain kan. Kita dapat keburukan, kita kata, ya Allah kenapalah kita komen, kita komplain. Sebenarnya kita seolah-olah kita menyatakan sesuatu tak elok pada nasib kita tadi, qada qadar kita, sedangkan qada qadar tu Allah bagi. Sebab kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Engkau ya Allah subhanak, maha suci Engkau. Aku duk cakap, aku duk rasa tak best ni. Kita rasa tak best sebab kita ditimpa dengan kesusahan. Kita rasa tak sedap, kita rasa sedih, kita rasa pedih. Kita rasa terhimpit, kita rasa susah. Kita rasa sakit. Maknanya rasa sakit tu seolah-olah kita tak puas hati dengan qada qadar Allah. Maka kita sebut dalam solat kita tadi, kita sebut dalam doa kita tadi, dan sebut dalam bacaan kita.
Maha suci Engkau ya Allah daripada kelemahan-kelemahan yang ada dalam hati kita ni. Yang kita rasa macam-macam tu. Subhanaka inni kuntu minazin. Akulah ya Allah yang menzalim diri aku sendiri. Baca 40 kali. Ini doa Nabi Allah Yunus AS. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih yang gambar. Siapa yang baca sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan memberikan kepada dia apa? Dan apa yang dihajatkan. Dan Allah pasti beri. Apa maksud Allah pasti beri ni? Bukan Allah pasti apa yang kita nak. Bukan Allah bagi apa yang kita nak. Allah bagi apa yang lebih baik pada kita. Kita nak duit RM1,000. Kita nak bekerjaan rupanya. Allah bagi lebih baik daripada RM1,000. Lebih baik daripada pekerjaan yang kita hajatkan. Allah bagi lebih baik. Mungkin kita tak perasan. Allah pasti bagi lebih baik. Malahan kadang-kadangnya Allah bagi on the spot yang lebih baik itu. Minta ke Allah. Ini minta dengan sempurna. Bila kita sedih, baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagai latihan. Latihan apa? Latihan kalau bila sampai waktu kita berhadapan dengan kesusahan yang amat sangat. Kesusahan yang lebih hebat daripada hari ini. Masa itulah kita menangis pada Allah. Kita merintih pada Allah. Minta pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta pada Allah. Dengan pengakuan kelemahan kita tadi, maka ketika itu Allah mustajabkan doa kita. Dan mungkin pada masa itu sepatutnya kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan payah, Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, sebenarnya kesusahan-kesusahan ni bukanlah bermakna Allah tak sayang kita. Tetapi kesusahan ni sebenarnya Allah nak tegur kita. Mungkin kita ada banyak lupa kat dia, lalai kat dia. Kita banyak melakukan sesuatu yang dia murka. Ataupun kita lebih sayang sesuatu lain daripada Allah. Lebih daripada kita sayang Allah. Ataupun kita fokus lebih daripada kita fokus Allah. Jadi, Allah train kita. Sebab tu digambarkan dalam hadis yang saya baca awal tadi. Orang yang Allah bagi dunia, apa yang dihajatkan, yang di dunia ini, dia suka Allah bagi. Dia nak Allah bagi. Dia nak Allah bagi. Kita ingat, makbul doa dia. Rupa-rupanya istidraj. Kenapa istidraj? Dia dapat nikmat. Dia dapat kesenangan, tapi rupa-rupanya dia berada dalam maksiat. Sebab itulah tuan-tuan, apabila kita berada dalam keadaan senang dan mudah, tiba-tiba dengan mudah dan senang itu, kita bermaksiat pada Allah. Hati-hatilah. Kemungkinan itu adalah istidraj. Apa istidraj ni? Lanjuran. Sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang. Kerana murkanya Allah pada dia. Engkau nak duit? Allah bagi duit. Ambil. Engkau nak harta? Allah bagi harta. Engkau nak pekerjaan? Allah bagi. Allah tak ada kisah dengan dunia. Allah bagi. Kemudian dia dapat duit, dia dapat harta, dapat pekerjaan, dapat nikmat, makin jauh, makin bermaksiat. Allah bagilah. Sehinggalah akhirnya sampai satu saat, fa iza jaa ajaluhum, maka bila sampai satu saat ajal dia. Ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah. Tak dilambatkan walaupun satu saat. Wala la yastaqdimun. Yang tidak akan dipercepatkan walaupun satu saat. Habis Allah tarik. Tarik dengan azab yang pedih. Sebab itu bagi mereka yang berada dalam keadaan susah pada hari ini, nak kena syukur ke Allah. Sebab apa saya sebut ini tuan-tuan? Kerana hari ini kita kena cek diri kita ni. Macam mana kita nak cek kita dengan Allah dekat? Ini akhir zaman ni kena cek diri kita dengan Allah. Kalau kita jauh daripada Allah, kita habis tuan-tuan. Dengan Al-Masih Dajjal yang akan datang tak lama lagi, habis. Macam mana kita nak tahu kita ni dekat dengan Allah? Contoh. Ketika masa kita lapang. Ketika masa kita sihat. Ketika masa kita dalam nikmat. Ketika kita dalam keadaan free. Tak ada buat apa-apa. Hati kita rasa, ataupun ketika kita rasa letih. Maknanya kita rasa sedang dalam keadaan tak buat kerja apa-apa. Masa tu kita buat apa? Kalau ketika itu kita cari Allah. Kita sihat, ketika kita lapang sikit, kita cari Allah. Macam mana cari Allah? Contohnya kita baca Quran, kita tadabbur Quran. Contohnya kita berzikir, ingat Allah, kita memuji Allah, kita solat. Maka pada ketika itu maknanya hati kita ni ada terikat dengan Allah. Bila kita lapang, bila kita nak rehat, kita dah bekerja penat-penat nak rehat, bila kita lapang, masa itulah kita cari Allah. Kita cari Quran, ambil Quran, baca Quran, tengok tulisan firman Allah. Kita tengok perkara-perkara yang mengingatkan kita pada Allah.
maka itu maknanya hati kita bersama dengan Allah. Tapi ketika kita lapang, ketika kita nikmat, ketika kita senang, ketika kita dalam keadaan nak rehat, tiba-tiba lupa ke Allah. Masa nak rehat tu, masa itulah kita lalai. Masa itulah kita buat maksiat. Masa lapang itulah kita buat benda-benda yang Allah tidak suka. Maka ketahuilah hati kita jauh daripada Allah. Yang ini kita boleh cemak sendiri. Dan bila hati kita jauh daripada Allah, maka pada ketika itu apa maknanya? Maknanya kita bimbang, nikmat, rahmat, rehat, sihat, kuat yang Allah bagi pada kita, rupa-rupanya itu hanyalah merupakan lanjuran daripada Allah, istidraj yang Allah kenakan kepada seorang hamba yang terus bermaksiat, walaupun dia ini seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah. Allah bagi nikmat, dia guna nikmat untuk bermaksiat. Ini tuan-tuan. Kita nak tengok pada malam ni. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Taala, saya nak buat satu pengumuman. Pengumuman ni penting. Yang telah disampaikan kepada dunia. Telah diseru pada dunia ini 3 hari yang lepas. 14 November tahun 2020, 3 hari lepas, 3 hari yang lepas. Baru lagi lah 3 hari. Diseru oleh seorang pemimpin dunia. Kalau kita lihat dari sudut pemimpin, bukan saja dia pemimpin politik, tetapi dia ada berdarah raja. Dia mempunyai darah raja. Dan lebih hebat lagi darah raja ni, dia ada mempunyai keturunan Yahudi. Hari ini ramai orang nak jadi raja. Merasakan dirinya sebagai raja, nak jadi raja. Dan ada sebahagian daripada raja ni, dia rasa dia nak jadi raja dunia. Maka nak sebut sini ada satu raja yang mempunyai the highest to throne. Kalau dengan crown tu dia paling dekat, iaitu raja yang kita semua kenal, iaitu Prince Charles. Putera Charles. Prince Charles. Daripada UK. Saya nak bacakan sikit apa yang disebut 3 hari yang lepas. Kenapa saya bacakan dia, tuan-tuan? Kerana dia ni orang penting. Terutamanya kepentingan dia itu lepas ini akan disambung oleh anak-anak dia. Prince William dan Prince Harry akan sambung. Dia punya legacy. Jadi saya nak bacakan sikit apa disebut untuk malam kita sebagai mukaddimah. Maka berkatalah Prince Charles, apa yang dia kata? Dia mendesak dunia supaya menerima the global great reset. Yang amat-amat diperlukan. Yang amat-amat diperlukan, iaitu dia kata ketika mana dunia ini sudah sampai kepada the climate change warning. Dia memberi amaran bahawa dunia ini telah sampai kepada satu keadaan di mana cuaca dunia akan berubah. Apa maksud berubah? Kenapa dia rasa urgent? Kenapa dia rasa penting? Sebab dia kata perubahan itu, perubahan cuaca dunia ini adalah perubahan yang akan membawa bencana kepada alam ini. Dia kata, saya bacakan sikitlah. We are literally at the last hour. We are literally at the last hour, and there is real urgency for action with the urgency required. I hope, and you, ladies and gentlemen, will join me to drive a new Marshall-like plan. Jadi, dalam ucapan dia petikkan. Sebelum tu dia cakap apa? Sebelum tu dia kata, saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian supaya memahami bahawa kita sudah sampai kepada waktu-waktu akhir. Dia tulis hours, jam. Jam-jam akhir. Waktu-waktu akhir akan berlaku climate apokalipsi, iaitu kiamat. Raja Britain hidupnya kaya, hidupnya aman damai, hidupnya tak ada masalah, hidupnya dalam keadaan terjaga, tidak ada orang nak bunuh dia, tidak ada kesusahan, tidak ada peperangan. Dia kata apa? Dia kata kita kena menggesa diri kita supaya sentiasa dalam keadaan bersama-sama untuk berhadapan dengan dipanggil climate apokalipsi yang the final, yang akhir. Maknanya nak sebut sini,
Raja Putera Charles memberi apa? Memberi tazkirah lah. Tazkirah tentang akhir zaman. Putera Charles. Kemudian dia kata apa? I hope you will join me. Saya harap kamu semua. Dia cakap pada dunia, pada kita, termasuk kita. Tapi tak sampai kat kita kan, yang ni baru malam sampai. And I hope you will join me to drive a new Marshall-like plan. And saya harap kamu semua akan bersama-sama saya untuk memimpin, untuk memandu, untuk membawa manusia kepada satu perancangan. And satu perancangan baru, Marshall-like. Apa maksud Marshall-like ni? Marshall-like ni maksud perancangan yang bersifat ketenteraan. Raja cakap tentang perancangan bersifat ketenteraan. Ketika mana dia kata kiamat nak dekat. Iaitu akan berlaku perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang akan menjadi huru-hara. Kemudian dia kata apa? Dia kata plan ini, perancangan ini adalah for nature people. Untuk manusia-manusia yang suka kepada nature, alam sekitar ni. And planet, untuk bumi ni. Kemudian dia kata, rancangan ini will be led by the private sector. Dan akan dipimpin oleh private sector. Sektor-sektor swasta. Pelik. Raja cakap tentang keselamatan dunia, tentang akhir zaman. Akhirnya, maknanya dunia telah menuju pada climate change, pertukaran cuaca, kan? Mengajak kepada kita bersama-sama. Tapi yang akan memimpin Marshall-like, dia kata Marshall-like ni maknanya perancangan yang seolah-olah tentera, ketenteraan lah, perancangan ketenteraan ini dipimpin oleh sektor swasta, bukan dipimpin oleh government yang dipercayai, dipimpin oleh orang-orang yang dipercayai, tapi sektor swasta. Pelik kan? Pelik. Tapi sebenarnya tak pelik kan? Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata the private sector to align our collective effort and resources. Untuk bersama-sama secara kolektif, bekerjasama secara kolektif, secara bersama, melaksanakan perkara tersebut secara maksimal, and resources for the highest possible impact, supaya impactnya paling kuat di seluruh dunia. Jadi dia menyebut tentang satu perancangan ni Marshall-like, perancangan yang akan menjadi seperti perancangan tentera. Apa maksud tentera? Ada disiplin. Apa maksud tentera? Ada paksaan, disiplin, paksaan. Engkau nak, engkau tak nak, turun pukul 5 pagi, kawat dia. Nak tak nak, pukul 12 malam, pikul balak dia. Marshall-like dia kata. Kemudian dia kata apa? We need a shift in our economy. Ini baru nak masuk. We need a shift. Kita perlukan kepada perubahan dalam economic model. Pada model ekonomi kita, ekonomi dunia lah yang dimaksudkan tadi. Dan kemudian dia kata untuk meletakkan dia secara natural, dia sebutlah nature. Dan dia kata supaya the world economy tadi akan berubah, transition to net zero at the heart of human. Maknanya sehingga dunia kita ni akan jadi jumlah ekonomi jadi zero. Maknanya kalau sekarang ni hutang dunia contohnya $250 trilion. Contoh. Satu dunia hutangnya $250 trilion. Contoh. Maka dia kata net zero, reset semula kepada kosong. Jadi kalau tuan-tuan ada hutang, kalau tuan-tuan perempuan sekalian ada perkara yang tak boleh nak bayar, net to zero. Dia kata to great reset. Dia ajak semua. Marilah supaya kita sama-sama menjadikan ekonomi kita ekonomi yang baru, the new model economy, supaya kita boleh net zero kan yang tadi dalam hati kita, at the heart, dan kita akan prioritaskan, kita akan mengutamakan untuk menjadikan dengan ekonomi yang zero tadi akan jadi sustainable inclusive growth in the decade to come. Dia kata apa? Sehingga kita semua akan hidup dalam keadaan sustainable, dalam keadaan penuh dengan kelestarian, kelangsungan hidup pada masa-masa, pada dekad-dekad yang akan datang. Tuan-tuan rahmati Allah, apa dia nak cakap ni?
Apa yang dia nak sampaikan kepada kita di sini? Dia nak sampaikan kepada kita satu mesej. Yang cakap ni raja. Raja ni tidak ada kepentingan politik. Memang dia dah raja. Orang tak payah vote dia menjadi Perdana Menteri ke apa, tak payah. Dia dah raja dah. Kemudian selepas tu, dia bercakap pula tentang akan datangnya kehancuran. And akan datangnya kiamat. And apokalipsi iaitu akan datangnya kehancuran kepada climate ataupun kita kata environment satu dunia ni. Tuan-tuan ingat, Rasulullah SAW sebut akan berlaku kemarau, akan berlaku susah air dan sebagainya. Baik. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana apa yang digambarkan oleh Prince Charles ini, iaitu satu perkara berkenaan dengan satu perancangan untuk menjadikan ekonomi ini di-restructure balik, re-design balik. Supaya ekonomi itu akan membantu seluruh dunia. Tetapi cara pelaksanaan dia Marshall-like plan. Cara pelaksanaan dia bukan option. Cara pelaksanaannya kena buat, kena patuh, kena taat. Maka di sinilah kita lihat pada hari ini, kita tengok pula apa kata-kata the managing director of IMF, Kristalina Georgiev, dia kata apa? Dia kata dalam bahasa kita, dia punya ucapan panjang, dalam bahasa kita dia kata, there will be, akan ada the new Bretton Woods 2.0. Maka dia kata apa? Akan ada the new Bretton Woods 2.0. Jadi apa maksud Bretton Woods, tuan-tuan? Apa Bretton Woods ni? Jadi Bretton Woods ini sebenarnya ialah setelah berlaku peperangan dunia yang kedua, kalau kita masih ingat 1945 habis, 1944 ada satu perjanjian yang dipanggil the Bretton Woods Institution Agreement. Perjanjian itu ialah satu perjanjian untuk melakukan big reset ataupun great reset of economy in the world. Kerajaan yang menang ketika Perang Dunia Kedua itu, yang masa itu antaranya diketuai oleh Amerika, telah bersetuju untuk mengadakan satu yang disebut the Bretton Woods Institution, yang mana dengan Bretton Woods Institution itu, mereka telah menukar emas sebagai bahan ataupun currency kepada perniagaan dan trading seluruh dunia kepada US dollar. Jadi US dollar dia telah tukar daripada emas. Jadi sebelum ini semua perniagaan guna emas ditukar kepada US dollar. Maksudnya tukar kepada US dollar. Pada awalnya ada backup by gold, tapi pada 1971 dia tidak backup by gold dah. Maknanya ada gold tak ada gold, dia boleh print sebanyak mungkin untuk mengeluarkan dolar. Jadi itu adalah big reset yang telah mereka buat pada tahun 1944. Kemudian kita lihat pada hari ini, tahun 2014, iaitu kurang lebih 100 tahun selepas peperangan dunia yang pertama. Kemudian pada tahun 1920, kita masuk 2020, 100 tahun kepada pembentukan League of Nations, ataupun kita kata versi awal kepada United Nations, mana 100 tahun. Maka mereka telah merancang untuk melaksanakan yang digambarkan sebagai the Bretton Woods 2.0. Dan apakah yang mereka rancang di sini? Mereka kalau dulu daripada gold tukar kepada US dollar, sekarang ni mereka rancang daripada US dollar yang dah memang tak ada nilai. Dia dah kosong nilai, dia dah tidak back up by gold lah, dia tidak di back up dengan gold, disandarkan pada emas, dia akan tukar duit kertas tadi tu kepada digital currency. Jadi sinilah kita lihat the IMF calling for the Bretton Woods 2.0, dan hari ini kita telah tenggelam di dalam suasana election yang huru-hara dan suasana pandemik. Maka huru-hara dan pandemik ini akan menjadi suatu opportunity, satu peluang kepada IMF dan World Bank untuk melaksanakan the Bretton Woods
2.0. Jadi kita lihat hari ini, mana-mana election akan ada huru-hara. Mana-mana election di dunia ni akan ada huru-hara. Sebutlah. Yang paling baru ini sekarang ni contohnya election di Amerika. Di Amerika hari ini Trump masih lagi mahu menyatakan hak dia. Dia kata ada banyak berlaku penyelewengan di dalam kita kata pengundian pilihan raya. Walaupun si Biden dah sebut dia kata dialah Presiden Amerika elect yang terpilih, tapi Trump kata belum. Dan sekarang ni kes masih lagi berjalan di mahkamah. Dan pagi tadi, dalam berita pagi tadi, digambarkan bahawa oleh lawyer Trump, Donald Trump, bahawa mereka punya bukti-bukti yang nyata, yang kuat untuk menjadikan election yang ada pada hari ini, yang mereka buat di Amerika, void and null and void. Tidak boleh diambil. Dan yang menjadi suatu perkara yang besar sekarang ini, tuan-tuan dan puan, yang menjadi suatu terbesar ialah apabila perkara ini bukan saja berjalan secara aman, secara baik, tetapi telah ada jutaan, ribuan, ratus ribu, jutaan mungkin demonstrator yang datang daripada seluruh Amerika. Jadi sekarang ni dah mula ada kekacauan sikit. Ada kacauan sikit. Jadi tuan-tuan, dari Amerika huru-hara. Amerika huru-hara. Begitu juga yang berlaku di Peru. Lepas election, lepas election di Peru, Manuel, kalau tak salah saya nama dia Manuel. Dia punya Moreno, dia punya presiden baru dia tu, prime minister baru dia. Pun huru-hara juga. Begitu juga yang berlaku di Iraq, tengah demonstrasi besar dan sebagainya, di mana-manalah. Dan kemudian tidak lupa juga berlaku di Thailand. Di sebelah negara sebelah kita, sempadan sebelah Malaysia ni, Thailand pun sedang berlaku satu demonstrasi besar-besaran, ratusan ribu di kalangan anak-anak muda yang membantah pilihan raya yang lepas. Minta supaya Perdana Menteri letak jawatan. Dan kemudian mendakwa mereka dan dia nak supaya jatuhkan termasuklah raja. Termasuklah raja. Tuan-tuan dan puan Allah SWT nak sebut kat sini, huru-hara yang berlaku di seluruh dunia, dan pandemik ini adalah dikata satu event yang sangat-sangat bermakna, kerana huru-hara itu akan membawa kepada satu jalan kepada IMF dan World Bank digambarkan untuk melakukan central bank balance, dan kemudian dia akan menjadikan dunia ini kepada kita kata the Bretton Woods nombor 2, iaitu kita akan berada dalam satu suasana kita akan ditekan dengan ekonomi. Baik. Sebab tu kata seorang yang mahir bahagian ini, iaitu nama dia siapa? Nama dia Simon Dixon kat saya. Dia kata, saya bacakan translation dia. Dia kata apa? Dia kata, kita sedang menuju kepada central bank digital currency. Maksudnya sebenarnya dia kata, kita ni sedang menuju kepada bank dunia dalam bentuk digital currency. Maknanya menggunakan digital. Dan dia kata daripada situ akan menjadi satu mekanisme baru untuk bail out ataupun untuk membayar pampasan, menggantikan bankrupt bank-bank yang ada, termasuklah central bank, bank negara di seluruh dunia. Jadi apa yang digambarkan di sini tuan-tuan rahmati Allah, ialah dia kata apa? Setelah, ini disebut, Simon sebut. Dia kata setelah habisnya pandemik ini, maksudnya pandemik ini dah mula reda agaknya, dah habis pandemik ini, maka dan juga habisnya huru-hara digital ni, dia kata, satu perkara yang besar akan berlaku, di mana IMF akan membuat satu sistem keuangan yang baru, monetary system, a new monetary system, dan sistem itu adalah sistem yang akan dikata membawa kepada satu bank, one world bank, one world central bank, yang akan menjadi pusat kepada seluruh bank yang ada di seluruh dunia. Dan inilah yang digambarkan sebagai the Bretton Woods nombor 2, 2.0. Dan bagaimanakah mereka akan melakukan hal ini? Maka digambarkan oleh Simon di sini. Dia kata apa?
Dia kata pada hari ini kita melihat hutang-hutang seluruh dunia meningkat. Dan saya tanya dengan tuan-tuan yang menonton yang sama-sama malam ni, kita, siapa yang tak ada hutang? Angkat tangan siapa tak ada hutang. Semua orang ada hutang. Beli rumah ada hutang, beli rumah hutang, beli kereta hutang, beli apa-apa pun hutang, kredit kad tu hutang kan. Kemudian lepas tu beli nak kahwin pun hutang kan. Jadi dia kata apabila sampai satu waktu nanti, maka dia kata mereka akan membawa kepada bank-bank ini supaya mereka ini bank-bank ini dibuka, ataupun dia kata balance sheet of the bank. Balance sheet of the bank akan dibuka, didedahkan hutangnya begini, dan kemudian mereka bukan memaksa. Bukan memaksa, tetapi mereka akan menawarkan insentif baru. Apa insentif baru tu? Contohnya katalah Malaysia ni, negara Malaysia katalah kita tak kata dia katakanlah contohnya Malaysia ni ada hutang 1 trilion. Malaysia ada hutang 1 trilion, contoh. Maka Bank Dunia datang, IMF datang, mereka datang, dia menawarkan. Apa tawaran dia? Tawaran dia ialah kami akan reset, kami akan kosongkan hutang kamu. Kosong hutang kosong. Kemudian selepas itu dia kata, hutang kamu kosong, kami bagi lagi 1 trilion kepada negara Malaysia. Maknanya, dia kata hutang pada dengan World Bank, hutang kita dengan luar-luar ni, dia kosongkan. Maknanya dia tolong bayar lah. Contohnya hutang Malaysia dengan Jepun ke, hutang Malaysia dengan mana-mana ke. Katalah total semua 1 trilion. Maka dia kata, kita akan reset balik, kosongkan balik. Sebab ekonomi teruk. Malaysia dah makin tak ada duit, contohnya pandemik makin teruk, lockdown makin teruk kan, makin tak ada duit sebagainya. Akhirnya dia kata kita bayarkan. Dan bukan setakat dibayarkan, tetapi dia bagi lagi 1 trilion. Dia bagi lagi 1 trilion kepada Malaysia, ataupun dia bagi 10 trilion kepada Malaysia. Kita ada hutang kereta, hutang rumah, tak boleh bayar sebab kita tak ada kerja. Tak boleh bayar sebab kita tak ada duit. Dalam keadaan pandemik, dalam keadaan lockdown sebagainya. Kewangan kita makin teruk sebagainya. Contoh, tiba-tiba ada orang datang, bank datang, saya nak tolong bayarkan hutang kamu. Tolong bayarkan hutang kamu. Kita nak tak? Kita nak tak? Maknanya, kereta akan jadi milik kita semua. Bayar hutang. Tak ada hutang. Tak payah fikir dah hutang. Tak payah fikir nak bayar bulan-bulan. Dan kemudian in addition, tambahan kepada bayar hutang tu, dia akan bagi kepada kita tambahan lagi tawaran. Contoh, yang berlaku kepada Bank England, digambarkan oleh Simon di sini, berlaku kepada Bank England, bank di England, ada bank yang di England ni, kepada corporation tertentu, kepada orang tertentu, diberikan kepada bank tersebut, loan pinjaman, dan pinjaman itu diberikan bukan dengan low interest, negative interest. Macam mana tu? Negative interest. Maknanya dia bagi duit lagi. Baik. Jadi pun dia kata, maka Malaysia kata, NPM kita kata, kita ni memang perlukan duit, orang semua susah, lockdown, rakyat susah, kita nak bagi prihatin, skim prihatin. Lepas ni kita boleh bagi seorang 1,000. Bagi 1,000 seorang. Semua rakyat akan dapat RM1,000 seorang setiap bulan. Tapi kita kena bersama-sama dengan perancangan plan baru dunia. Iaitu kita kena centralizekan kita punya ekonomi ni supaya dia reset semula, kosong balik. Agak-agak rakyat nak tak? Rakyat tak ada duit. Nak bagi 1,000 sebulan sampai 6 bulan contoh. Tentulah ramai yang terpaksa ambil. Ramai nak. Tapi apa dia punya catch dia? Catch dia ialah dia akan ambil semua. Kita akan bagi tadi. Tapi apa dia punya collateral dia? Apa dia punya garanti dia? Ialah kita punya asset, kita punya pemilikan and ownership dan sebagainya, itu dia akan ambil. Ini yang berlaku.
Ini yang bakal berlaku. Jadi tengok nampak bagaimana cara dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak pergi lama sangat benda ni. Tapi nak sebut, inilah yang sebenarnya sedang dirancang. Dan tentulah orang-orang yang susah akan ambil benda ni. Macam kita tak susah sangat pun kita boleh refinance, kita kata. Refinance bank. Kita punya rumah, kita punya kereta. Refinance bank kita rasa susun semula. Tapi kita tak perasan. Rupanya bila kita refinance, kita memanjangkan tempoh hutang. Keterikatan kita, tergantungan kita kepada institusi yang kita refinance tadi. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, kita kata saya tak nak hutang lah, saya tak nak hutang. Tetapi kan apabila bank negara ambil, kerajaan ambil, bank negara ambil, apabila bank-bank ambil, terpaksa ambil, maka pada ketika itu kan kita juga terpaksa ambil. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Sebenarnya mengikut apa yang digambarkan oleh Simon di sini, dia kata apa? Dia kata sebenarnya kita hari ini dah terima pun digital currency. Dah terima dah digital currency. Dia kata 97% perkara yang berlaku di dunia ini semua melalui digital currency. Melalui ATM kita, melalui online kita, bank online. Semua itu digital currency. Kan, contoh, kita nak beli rumah. Nak beli rumah. Rumah tu harga, kan, katalah RM300,000. Kita nak beli rumah RM300,000, kita pergi bank. Bank kata tak apa, aku bagi pinjam RM300,000. Dengan bunganya, dengan interestnya sebagainya lah. Jadi kita nampak tak duit tu? Kita tak nampak. Duit tu kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak duit tu. Dan kemudian kan, bagi kepada orang yang jual. Pun masuk akaun, tak nampak. Tapi adalah RM200,000, RM300,000 tadi. Tuan-tuan rahmat Allah, begitulah contoh digital currency. Yang sebenarnya kan, kita tak perasan. Kita pun telah menerima sistem ini sedikit demi sedikit. Baik. Sebenarnya perkara ni kita buat baguslah. Ada credit card, mudah kita nak transaksi. Kalau kita nak masuk plus highway contohnya, kena ada card kan, kena ada plus card tu. Kena ada touch and go tu kan. Kalau tak ada touch and go tak boleh masuk. Jadi kita pun belilah touch and go, letaklah dalam tu RM100, RM200, ikutlah berapa kita nak. Maka kita guna. Kalau tak ada tak boleh masuk. Begitulah. Tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita telah berada bersama-sama dengan digital currency world ini, maka pada ketika itu ada dua benda yang akan menjadi satu yang bahaya ataupun jeopardize kepada kita. Yang pertama disebut freedom, yang kedua disebut privacy. Freedom, yang kedua privacy. Apa maksud freedom? Dia kontrol kita. Contoh, kan, kita ada duit RM20,000, kita nak hantar ke negara kan, Mesir sebab anak kita belajar kat sana. Nak hantar RM20,000 atau tukar kepada $20,000. Kita nak hantar ke sana, oleh kerana digital ni world yang kontrol, maka kita kena melalui bank negara pergi ke bank Amerika pergi ke Mesir, 3 tempat katakan. Maka setiap tempat tu dia charge, katalah dia charge setiap tempat tu 1%, kata. Maka 3% dia dah charge. Maka kita tak boleh cakap apa-apa. Duit tu dah di-charge tanpa kita senang, tanpa kita suka. Kan? Kalau sebelum ni kita boleh bawa contohnya, boleh cash tu masih ada kat kita. Lepas ni tak ada dah. Jadi kita kata freedom akan dikontrol. Itu benda yang sangkut paut dengan contoh nak hantar duit. Banyak lagi. Baik. Begitu juga dengan privacy. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmat Allah SWT nak gambarkan di sini bagaimana apabila berlakunya perkara ini di dalam kehidupan kita, maka sebagaimana saya gambarkan dalam ciri yang lepas, kita akan berada di dalam keadaan yang amat susah. Banyak perkara akan menjadi susah sehingga akhirnya mereka akan menguasai semua perkara yang ada dalam kehidupan seseorang itu. Saya ringkas. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Macam mana nak selesaikan benda ni? Malam ni saya tak sebut pasal COVID sangat. Saya nak sebut pasal ni dulu. Sebab benda ni dalam perjalanan ni. Tuan-tuan rahmat Allah, kan? Saya minta tuan-tuan perhatikan sungguh-sungguh. Kita hari ini sudah terperangkap dengan sistem keuangan yang dah ada. Maka perkara yang pertama sekali sebenarnya kita kena menyusun diri kita supaya terkeluar daripada perangkap itu. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, bagaimana cara solusinya dari sudut ekonomi ini? Saya ada beberapa cadangan. InsyaAllah kita akan bincang khas tentang ekonomi ini saja. Contoh, antara cadangannya,
Contohnya tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Maka kita kena selesaikan dengan kekuatan kita dan kerjasama kita. Kekuatan kita dan kerjasama kita. Kita kena gunakan kekuatan rangkaian kita, jaringan kita. Kita kena gunakan kekuatan rangkaian kita, jaringan kita. Sebab tu tuan-tuan hormati Allah, ada pandangan-pandangan yang menyatakan, contohnya, kita kena mengasingkan diri. Kita kena mengasingkan diri. Kerana kita tak mahu dipengaruhi dan terpengaruh. Dan ini adalah antara pandangan-pandangan yang ada lah. Dan pandangan ini sebahagian daripada yang mengkaji tentang akhir zaman. Dan pada pandangan saya tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku dalam, contohnya di dalam kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Apa yang berlaku dalam Ashabul Kahfi ni? Yang menjadi panduan kita di akhir zaman. Yang pertama tuan-tuan, kita tengok 7 orang pemuda tersebut yang telah berusaha untuk menyelamatkan imannya. Yang kita tahu dia pergi ke gua, kemudian lepas tu Allah tidurkan dia selama 300 tahun. Ataupun 309 tahun. Jadi, apabila dia telah, kita tahu tentang tu, dia dibangkitkan, akhirnya kita tahulah kisah dia secara umum. Baik, cuba kita tengok apa yang berlaku pada dia, pada mereka. Ini adalah kisah di mana kerajaan yang ada pada masa itu memaksa semua orang yang ada dalam tu bukan sahaja ikut sistem dia, cara keuangannya, cara pelajarannya, cara sosialnya, semua cara termasuk agama. Termasuk agama. Jadi sebab apa saya sebut tentang keuangan ini? Kerana selepas keuangan ini, dia akan serang pula agama setiap individu. Ya, sekarang ni dah serang dah. Maksudnya sekarang ni, agama-agama yang ada ni di dalam kehidupan orang Islam dah jauh dah. Macam-macam berlaku sekarang ni. Kita ni berpecah antara satu sama lain. Ini semua serangan-serangan dia. Kita berpecah. Di antara orang yang nampak Islam, nak Islam berpecah. Orang yang tak nampak Islam, macam tak nak Islam pun berpecah. Semua pecah. Jadi nak sebut sini, kita diserang. Tapi dengan penguasaan ekonomi, penguasaan sistem keuangan, dia akan serang semua. Pernahkah kita mendengar bagaimana Rasul SAW menyatakan bahawa kekufuran itu dia boleh datang daripada kefakiran. Kekufuran itu boleh datang daripada kefakiran. Dan kefakiran itu juga sebenarnya dia boleh datang daripada amalan hutang dan riba. Hutang dan riba. Tuan-tuan rahmat Allah SWT saya sebut kat sini. Maka apabila 7 orang pemuda Ashabul Kahfi itu telah ditangkap kerana dah dikenali. Maka dibawa di depan raja, raja pun tanya, berhujah, bila berhujah dikalah. Sebab tu hari ini bila kita minta pandangan-pandangan daripada mereka yang ada ilmu, ada kekuasaan, ada tanggungjawab, nak minta penjelasan, contohnya berkenaan vaksin, contohnya berkenaan COVID-19, contohnya berkenaan RT-PCR test yang kita ragu sebab banyak sangat pandangan-pandangan daripada orang antarabangsa. RT-PCR test contohnya dia kata tidak sesuai untuk nak test ada COVID tak ada COVID. Ni yang cakap ni orang pandai-pandai, orang antarabangsa pakar-pakar. Kita kenal. Saya pun kenal. Saya masa belajar pun saya kenal mereka ni. Profesor-profesor ni kita kenal. Kita pernah melihat dan mendengar ceramah dia, kuliah dia ataupun dia kata dialog-dialog yang dibuat yang bersangkut dengan dia punya kepakaran. Kita tahu, kita kenal. Tapi kita taklah pandai macam dia. Tapi bila disebut tentang perkara-perkara tersebut, tiba-tiba kita tak tahu jawapannya. Tak ada jawapan. Jadi bila kita melihat benda-benda macam itu, maka sudah tentulah kita merasakan bahawa apa yang berlaku pada hari ini lebih kurang similar, sama lebih kurang apa yang berlaku pada zaman Ashabul Kahfi. Malahan sekarang ni kita lihat bila mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai, mengongkong ekonomi, disebut crushing the economy, menghancurkan ekonomi sesebuah negara, sesebuah kawasan, maka mereka akan menguasai kehidupan orang-orang tersebut. Dan bila mereka menguasai kehidupan orang-orang tersebut, apabila imannya lemah, kefahamannya lemah, maka tentu dia akan
dicantas, dipancung dengan mudah dan dengan senang. Apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ni tuan-tuan, bila mereka telah ditangkap oleh raja dan raja telah menyatakan pada dia, maka dia berbahas. Dalam perbahasan itu kalah raja. Raja kalah sebab hujah-hujahnya tak kuat. Hujah mereka yang beriman lebih kuat. Sebab itu antara perkara yang ditakuti ialah kita berdebat, berbincang dengan cara ilmiah. Kadang-kadang tak mau. Sebab apa? Kerana dia bimbang kalah. Jadi apabila bila raja dah kalah, raja tak kira. Kamu menang, aku kalah, tapi aku nak engkau ikut juga aku. Macam gitu. Maka dia pun suruh, dia paksa. Dia kata, engkau balik 7 orang, balik semula. Sekiranya besok kamu kena datang semula, akan panggil oleh askar. Dan kemudian dia kata apa? Sekiranya kamu tidak mengikut agama, kehidupan, cara hidup, cara fikir, cara melaksanakan sosial dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, maka kamu akan dibunuh. Maka ketika itulah malam tu mereka berbincang. 7 orang berbincang. Bincang. Kita kena keluar sebab nyawa kita telah terancam. Nyawa kita telah terancam. Kemudian kita kena keluar sebab hidup kita ni, agama kita, iman kita telah terancam. Maka mereka pun pergi melarikan diri. Melarikan diri ke dalam sebuah gua yang memang telah diketahui. Orang kampung tahu gua tu ada. Tapi semua takut nak pergi. Jadi orang tak cari kat situ. Sebab tempat tu dikatakan ada berhantu lah, ada benda yang legend dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya nak sebut kat sini, ketika mana mereka keluar daripada masyarakat, mereka keluar ketika telah terancam nyawa mereka, terancam agama mereka. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya nak menyuruh kepada tuan-tuan rahmati Allah semua, supaya kita merasakan bahawa selagi kita tidak sampai kepada peringkat yang begitu, maka wajib kita bersama-sama dengan masyarakat, bekerjasama, bersatu padu untuk kita menghadapi fitnah-fitnah ini. Kerana apa yang digambarkan oleh Rockefeller, dalam ucapan-ucapan dia, dia menyatakan apa dia menyatakan. Dia kata antaranya, dia menggambarkan, dia kata mafhum dia lah, apa dia sebut. Dia kata bahawa perancangan-perancangan yang mereka buat, dia menggambarkan bahawa yang disusun, yang diplan, sebagainya, kan? Sekiranya ada yang menentang, ada yang tak mau, dia kata biarkan mereka. Dan biarkan legal, hukum, mengenakan mereka. Biarkan masyarakat menolak mereka. Biarkan mereka hidup dalam keadaan dipulaukan. Memang dia suruh pulaukan. Jadi, maknanya kita tak perlu apa, dia dah pulau dah macam itu. Tapi sebenarnya apa yang Allah perintah? Nombor 1 tuan-tuan, kalau kita nak dapat pertolongan Allah, kita kena bantu agama Allah. Macam mana nak bantu agama Allah? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Suratul Muhammad. Apa kata Rasul, apa firman Allah? Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu dengan iman, dengan Islam, dengan kekuatan bersama Allah tadi. Maka sebab itulah tuan-tuan Allah, saya menyeru pada tuan-tuan sekalian, pada kita sama-sama, kita hendaklah menghadapi fitnah, ujian yang ada pada hari ini dengan roh iman yang sebenar. Kita menghadapi dengan roh ukhuwah yang sebenar. Sebab apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjamin dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul katakan, aku telah meminta daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini berita baik pada kita. Berita baik apa? Ada 2 azab yang kita tidak akan hancur. Aku telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku meminta 3 perkara kepada Allah. Rasulullah minta 3 perkara kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi dia memberikan aku hanya 2 sahaja. Jadi Rasulullah minta 3 perkara penting. 3 perkara penting. Dan hanya 2 sahaja yang Allah SWT kabulkan. Yang satu lagi dia tak kabulkan. Maka ditanya oleh, disambung oleh Rasulullah kata. Maka dia kata, aku meminta kepada Allah, kepada Tuhanku. Hendaknya dia tidak membidasakan umatku dengan kemarau yang menyebabkan kebuluran. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pada Allah supaya tidak
binasakan umatnya dengan kebuluran. Dengan kemarau. Maka Allah memenuhi permintaan aku. Jadi yang pertama tuan-tuan, kita tahu Dajjal akan datang. Digambarkan Rasulullah SAW. 3 tahun sebelum dia datang, hujan akan berkurang, air akan berkurang sedikit demi sedikit sehingga setahun terakhir sebelum dia keluar, sebelum dia isytiharkan diri dia. Dia dah keluar, isytihar belum. Sebelum dia isytiharkan diri dia, maka pada ketika itu akan berlaku kemarau panjang. Langit tak turun hujan, bawah air tak naik. Tapi Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kebuluran pada umat aku. Siapa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti Islam, yang mengikuti sunnah, Allah akan pelihara mereka. Sebab tu kita yang beriman, jangan takut, jangan bimbang. Susah tak? Susah. Air tak ada. Selangor tak ada air, Johor tak ada air kadang-kadang. Kita tengok setengah-setengah tempat tak ada air. Mungkin satu ketika besok memang tak ada langsung air. Tapi Allah dah perkenankan doa Rasulullah SAW. Yang pertama, dia kata apa? Tidak akan binasa umat aku dengan sebab kebuluran. Berarti kita satu kekuatan. Ada cara dia. InsyaAllah kita akan bincang nanti kemudian. Kemudian kata Rasulullah SAW. Dan kemudian aku meminta kepada Allah. Ya Allah, janganlah binasakan umat aku dengan banjir, dengan tenggelam. Habis satu negara tenggelam, banjir. Maka dia memenuhi permintaan aku. Tuan-tuan rahmat Allah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka tidak akan hancur binasa ummah dengan sebab banjir. Mungkin mati seorang dua. Mungkin mati 10 orang. Mungkin mati 100. Mungkin mati 1000 orang. Mungkin mati 100,000 orang. Mungkin mati. Tapi tak hancur. Umat tak akan mati dengan sebab banjir. Seperti mana banjir Nabi Nuh AS. Sebab saya mendengar tuan-tuan, antara perancangan mereka nak tenggelamkan Pulau Jawa. Mereka ada plan nak tenggelamkan Pulau Jawa. Satu artikel saya ada baca. Mereka nak tenggelamkan Pulau Jawa. Jakarta akan dipindahkan ke Borneo. Ini yang kita dengar. Dan sekarang ni pun Pulau Jawa dah makin sinking, makin tenggelam dengan Pulau Jawa sendiri. Dan juga pulau-pulau lain, banyak pulau-pulau lain. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, berita baik, Nabi gambarkan takkan habis. Tapi kalau kita mati ketika banjir, dah memang ajal kita. Tapi umat tidak akan hancur. Umat tidak akan binasa dengan sebab banjir. Ini adalah merupakan doa yang telah diperkenankan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka di sinilah kita jangan bimbang tentang balak bencana, tentang kesusahan yang menimpa kita. Tidak akan menimpa satu kesusahan, melainkan kesusahan dia telah ditakdirkan Allah kepada kita. Dan kalau telah ditakdirkan Allah kepada kita, 3 benda. Tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan Allah susah, 3 benda. Yang pertama, Allah nak uji kita ni. Betul ke kita nak cari redha Allah? Maka kita kena redha. Apa maksud redha? Yang pertama, kena sabar. Apa maksud sabar? Kita tidak berkeluh kesah. Kita tidak buat melampaui batas. Contohnya, oleh kerana tak ada duit, tak ada makan, kita pun keluar daripada Islam. Kita pun sanggup melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab tidak ada kesusahan. Yang pertama, sabar. Macam mana nak kuatkan sabar? Solat. Saya sebut tadi, awal-awal. Solat 2 rakaat. Ambil semayang. Kita ada masalah apa, tuan-tuan? Tuan-tuan ada masalah apa? Hutang. Tuan-tuan ada masalah apa? Anak-anak. Ada masalah keluarga pecah. Apa saja masalah, tuan-tuan? Sabar, nombor 1. Lepas sabar, kuatkan sabar dengan solat. Allah firmankan dalam Quran. Maka kita ambil semayang sungguh-sungguh, ambil betul-betul. Kemudian kita semayang 2 rakaat. Sebab masalah tu. Allahu Akbar, kita semayang, minta ke Allah. Dah habis semayang, saya sebut tadi kan. Dah habis semayang, dah habis salam. Sujud lagi sekali. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. Baca, menangislah pada Allah. Mintalah pada Allah. Rendah diri pada Allah dengan sujud. Tapi sujud tu di luar solat. Kita boleh menangis, boleh bercakap dengan Allah. Cakaplah dengan Allah. Minta ke Allah, sujud ke Allah. Ini bila kita ada masalah. Sabar dan solat. Yang kedua, redha. Apa maksud redha, tuan-tuan? Redha ni maksudnya ialah kita sentiasa rasa tenang dengan balak, dengan kesusahan yang Allah bagi pada kita. Tenang, hanya hati rasa tenang. Kenapa hati ni rasa tenang?
Kerana hati ni yakin pada Allah, tentulah apa yang berlaku pada kita ni daripada Allah. Allah izin, maka kita pun nak reda. Kalau kita nak Allah reda kita nak Allah reda kita, maka kita reda apa yang Allah bagi pada kita. Maka hati kita tenang. Tenangkan hati kita. Jangan keluh kesah. Kalau keluh kesah tu tuan-tuan, istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, sesungguhnya aku ni bodoh, engkau lah yang pandai. Aku ni jahil, engkau lah yang penuh hikmah, bijaksana. Ya Allah, aku tak nampak kebaikan pada apa yang kau berikan. Ya Allah, janganlah kau murka pada aku. Aku tahu kebaikannya banyak. Aku reda. Ya Allah, aku reda. Reda ni paling tinggi. Apa dia? Kita tenang. Tenang dengan apa yang ada. Kita baik sangka dengan Allah. Kita baik sangka dengan Allah. Tenang. Ini nombor dua. Bila kita dapat kesusahan, nombor dua, kita kena cari reda Allah. Bukan cari reda nafsu kita. Bukan cari reda manusia. Yang ketiga, tuan-tuan, kita kena yakin. Yakin apa yang diberikan oleh Allah ini adalah merupakan perkara yang Allah akan beri satu yang lebih baik daripada itu. Allah akan bagi lebih baik daripada itu. Yakin. Yakin dengan janji Allah. Apa janji Allah? Siapa yang sabar, Allah akan hapuskan dosa dia. Yakin dengan Allah. Siapa yang sabar, Allah akan gantikan kesusahan dia dengan kebaikan. Siapa yang sabar, Allah akan penuhi hasrat dia. Akan dipenuhi hajat dia. Maka kita pun dengan yakin tadi, kita pun istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi apabila kita berada dalam keadaan kesusahan, kita akan berada dalam keadaan begitu. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, bagaimana kita berhadapan dengan suasana ini, digambarkan Rasul SAW, balak bencana datang kepada kita di akhir zaman, kita ada bersama Allah. Kita tak bimbang. Kemudian kata Rasul SAW, yang ketiga, aku minta pada Allah. Ini tuan-tuan kita ambil pelajaran. Malam ni kita nak ambil pelajaran. Apa dia? Yang ketiga, aku minta supaya Allah SWT tidak menjadikan perselisihan, tidak menjadikan peperangan di antara sesama umat aku. Rasulullah minta sallallahu alaihi wasallam. Benda ni penting. Yang pertama, yang kedua itu kebimbangan, ketakutan, banjir. Tuan-tuan pernah tengok orang banjir? Kalau kita pernah ikut NGO, banjir ni Allahu Akbar. Kan, bukan saja lumpuh dia, bila dah habis banjir tu lumpuh dia dengan keadaan rumah habis. Kan? Rumah habis. Banjir ni macam rumah terbakar jugalah, cuma kurang sikit, tapi habis. Kan, yang habis-habis rumahnya, banjir dengan sebab tsunami ke apa. Kemudian kemarau. Bayangkan, kemarau, tak ada air, makanan pun habis, kurang dan sebagainya. Susah. Allah dah bagi jaminan umat tidak akan binasa. Jadi jangan bimbang, umat tidak akan binasa. Yang ketiga ialah perselisihan. Maka diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kepada Allah, ya Allah, berikanlah, jadikanlah supaya umat aku tidak menjadikan berperang sesama mereka. Namun Allah menolak permintaan aku. Maka Allah menolak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah, sebab itulah di sini Rasul minta supaya kita bersatu padu, bersatu hati. Rasulullah SAW suruh perintahkan kita supaya kasih mengasihi, sayang menyayangi antara satu sama lain. Rasulullah SAW perintah pada kita supaya kita nyatakan kasih sayang dengan kita berbaik-baik, dengan kita bekerjasama, dengan kita bantu-membantu kepada sahabat-sahabat, kepada sesama, terutamanya orang Islam sesama kita. Maka di sinilah, dalam hadis ini, Rasul menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, apa lagi apabila kita berhadapan dengan akhir zaman, maka ketika itulah, maka kita kena menghidupkan suasana bantu-membantu antara sesama kita. Maka sebab itulah, apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti masalah ekonomi, seperti masalah-masalah yang kita akan hadapi dengan makin susah ini, maka salah satu kunci kepada bagaimana cara kita nak menyelesaikan perkara ini, dengan kita menolong agama Allah tadi, ialah dengan kita membina kekuatan dan kerjasama untuk kita membina rangkaian sesama kita. Maka ada 10 perkara yang saya dah gariskan di sini. Mungkin tak sempat kalau saya nak cerita. Cumanya secara ringkas, saya bagi satu contoh. Contoh ini dari sudut ekonomi. Yang pertama sekali, kita ada NGO, kita ada pertubuhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis-hadisnya berkenaan dengan wasiatnya kepada mereka yang berada di akhir zaman.
Yang pertama sekali bertakwa, tingkatkan takwa. Yang kedua, hendaklah kamu bersama ketua-ketua kamu yang bertakwa. Maknanya kita kena ada bersama-sama dengan orang-orang yang boleh menyusun sama-sama. Bukan buat seorang-seorang. Bukan kita secara individu kita, tapi bersama-sama. Yang ketiga, mengikut sunnah. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Jadi sinilah kita lihat tuan-tuan. Setelah saya melihat contohnya pada hari ini, saya baru-baru ini saya berpeluang berjumpa dengan beberapa orang yang ada kekuatan. Yang ada kekuatan dari sudut, kita kata, ekonomi lah, ekonomi. Contoh tuan-tuan. Kita ada, kalau tak silap saya lebih lah daripada 3,000 stesen minyak Petronas. Contoh. Kita ada, katalah 3,000 stesen minyak Petronas. Petronas ni memang orang Melayu kita. Majoritinya begitu kan. Kemudian ada juga stesen minyak yang lain. Seperti stesen minyak Shell. Seperti stesen minyak Petron dan sebagainya lah. Jadi mereka ni ada persatuan. Mereka ni ada persatuan. Jadi apabila kita boleh merancang secara bersama-sama. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang ada produk-produk. IKS contohnya. Yang kita boleh masuk ke stesen-stesen itu secara bersama-sama. Maknanya secara, bukan individu. Kalau individu susah. Contoh. Kalau katakan orang tu ada air mineral. Dia nak masuk ke stesen Petronas. Susah. Sebab apa? Sebab mungkin air mineral Cactus ataupun Spritzer dah ambil alih. Kita nak masuk memang susah. Kalau kita nak lawan dengan dia tak boleh. Tapi bila kita masuk sekali beramai-ramai, satu kita kata satu kumpulan, beramai-ramai sama-sama kita, sama-sama dengan orang siapa nak masuk. Kita sebab yang penting dalam stesen minyak contohnya, yang penting stesen minyak tu ialah ruang yang dibagikan. Katalah 10 by 10, katalah 5 by 5, 10 by 10, katakan kaki persegi ya contohnya. Maka kita boleh penuhkan ruang tu dengan produk-produk umat Islam. Kita ambil satu ruang. Yang penting stesen minyak dia nak yuran ataupun sewa saja. Tapi bila kita buat secara bersama-sama, dia akan membantu. Ini contohnya stesen minyak. Ada banyak lagi. Dan ada beberapa lagi strategi lain yang insya-Allah kita akan kongsikan pada masa akan datang. Tetapi apa yang kita hajatkan di sini tuan-tuan? Yang kita hajatkan di sini bukan sekadar kita ada katalog, bukan sekadar kita ada mall, bukan sekadar kita ada produk, bukan sekadar kita ada jaringan. Tetapi yang lebih penting sekali ialah jaringan itu dalam rangka bersama-sama untuk tolong-menolong di akhir zaman. Tolong-menolong ketika ekonomi sedang susah. Jadi apabila ada seorang saudara kita buka gerai, contohnya di satu tempat, dan kita tahu saudara itu adalah orang-orang yang beriman, yang sama, maka kita sokong dia. Begitu juga dengan saudara lain. Dan kita buat secara tersusun. InsyaAllah kita akan rancang dan akan bincang dengan cara detail tentang ekonomi ini. Sebab perkara ini penting. Dan di akhirnya, saya bagi satu contoh lagi. Di akhirnya kita berharap. Supaya kita ada sistem kita sendiri yang kita boleh sama-sama kita. Mungkin kita tak perlu dah menggunakan digital currency. Tak perlu dah. Mungkin pada masa itu tak perlu. Tetapi kita kena bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Kerana bila bersama-sama itu ada barakah. Ada barakah. Saya bagi satu contoh. Salah satu perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, saya sebut dari sudut ekonomi. Malam ni saya sebut ekonomi. Salah satu benda yang disebut oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, ialah di akhir zaman, manusia akan kembali kepada dinar. Kembali kepada emas. Maka di sini ada tak yang kita boleh guna emas dinar? Tak ada, tak boleh. Tak dibenarkan tuan-tuan. Bukan Malaysia, dunia tak benarkan. Tetapi insya-Allah setakat ini contohnya ada bank di Turki contohnya. Satu bank tu telah diberikan lesen dan kajian dia untuk transaksi dengan emas. Emas dan dinar. Ada. Jadi kita boleh manfaatkan transaksi itu. Dan kita juga mendengar kawan-kawan kita di Indonesia juga sebahagiannya telah mula menggunakan transaksi dengan perkara yang demikian. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan berfikir nak kaya nombor satu. Pada zaman akhir zaman ni jangan fikir nak kaya. Kerana siapa yang berfikir untuk kaya,
maka dia pasti akan ditelan oleh dunia, yang mana dunia pada ketika itu dikuasai oleh Al-Masih Dajjal. Jangan fikir nak kaya dunia, tuan-tuan. Tetapi fikirlah nak kaya akhirat. Macam mana nak kaya akhirat? Nak kaya akhirat, maknanya kita tidak tamak dengan dunia. Kita dapat dunia, kita sama-sama tolong-menolong antara satu sama lain. Dalam rangka kita membina kekuatan dan bantu-membantu tadi. Maka di situlah akan lahirnya penyelesaian-penyelesaian. InsyaAllah sebenarnya ada banyak lagi penyelesaian dan strategi yang kita boleh buat. InsyaAllah banyak, tuan-tuan. Ada dah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, kita menghidupkan semula suasana Pasar Ansar. Pasar Ansar. Apa Pasar Ansar ni? Pasar ketika mana kaum-kaum daripada Mekah Muhajirin datang. Daripada sahabat-sahabat di Mekah datang pergi ke Madinah. Mereka selai sepinggang, tak ada apa-apa. Maka orang-orang Ansar, mereka membuat satu tempat yang diarahkan Rasul SAW buat pasar. Pasar untuk bantu umat Islam pada masa itu. Tuan-tuan, dalam masa setahun tak sampai, orang Islam menguasai ekonomi di Madinah dengan pasar tersebut. Jadi kaedahnya, peraturannya, insya-Allah kita dah ada dah. Kita dah ada dah. Dia punya panduan Rasulullah dah sebut dah SAW. Cuma kita nak buat saja, dan kita boleh buat insya-Allah. Tanpa perlu melanggar peraturan sebagainya. Kita ikut peraturan dan kita boleh buat insya-Allah. Jadi perkara-perkara beginilah antara perkara yang sebenarnya boleh kita buat secara bersama-sama. Dan pada masa yang sama, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di kampung-kampung, yang berada di kawasan pinggiran-pinggiran di hutan, yang kita kata di kampung-kampung, kita kerjasama dengan mereka sama-sama. Maksudnya yang di bandar dengan di kampung. Jadi pertahanan kita sebenarnya, nombor satu pertahanan kita di akhir zaman, ialah kita bersama Allah. Saya nak ambil sikit masa, tuan-tuan. Saya nak sebut di sini. Ada 5 perkara secara ringkas. Nanti insya-Allah saya akan cuba hurai semula. 5 perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok kepada persiapan kita di akhir zaman. Secara ringkas. Kita akan hurai satu-satu. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak sebut sebelum saya sebut ini, apabila kita berada di akhir zaman, kita ingat kita nak kena jadi macam orang-orang yang bersifat rahbaniyah. Apa rahbaniyah ni? Kita dah tak kisah langsung kehidupan dunia. Kita cuma fikir nak selamatkan diri kita, mengasingkan diri kita daripada apa yang ada pada hari ini, sistem hari ini. Memang sistem rosak. Tapi bukan kita reda, bukan kita bersama dengan sistem yang rosak. Tetapi kita bersama dengan saudara-saudara kita yang berada dalam sistem ini. Jadi, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita bukan menyeru kepada rahbaniyah. Apa rahbaniyah ni? Kita hanya berfikir akhirat dan kita menolak dunia tanpa kita berusaha untuk membantu sahabat-sahabat saudara kita, termasuk diri kita, untuk supaya kekal dengan iman, dengan Islam dan dengan kekuatan untuk hidup. Sebab itulah pendokong-pendokong di akhir zaman, dia bukan tidak boleh berkahwin, bukan tidak boleh bekerja. Maknanya kita tak payah kahwin, tak payah kerja, kita fikir mati saja. Tetapi matlamat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di akhir zaman ini ialah supaya kita mempersiapkan diri kita. Kita menyediakan diri kita untuk menjulang satu peranan yang besar. Tuan-tuan rahmat Allah, ada orang tanya dengan saya, alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau kita berada di zaman-zaman dulu, tak susah macam sekarang. Ekonomi susah, kesihatan susah, miskin, sakit, macam-macam. Maka saya kata, bukankah kesusahan yang paling hebat ialah ketika zaman Rasulullah SAW di Mekah. Di Mekah tu, Rasulullah ditindas. Malahan Rasulullah hampir dibunuh. Dan di situlah apabila berpindah saja ke Madinah, pertembungan yang pertama dengan pihak musyrikin pada masa itu ialah peperangan Badar. Dan Badar ni, tuan-tuan, Badar ni, spesialnya Badar ni, Allah ampunkan dosa mereka yang telah pergi peperangan Badar, dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Itu peperangan Badar, tuan-tuan. Sehingga ada satu kisah di mana salah seorang daripada Ahlul Badar melakukan kesalahan. Apa kesalahan dia? Besar kesalahan dia. Saya tak sebutlah nama dia. Dan sebut bagaimana digambarkan dalam sirah itu sahabat ini, dia mendengar Rasulullah nak pergi ke Mekah. Maka dia bimbang,
anak dia, keluarga dia yang ada di Mekah. Maka dia menghantar surat untuk memberitahu kepada anak dan keluarga dia, jangan keluar rumah. Rasulullah nak datang, tak payah keluar rumah, nanti takut kena bunuh, pancung sebagainya. Dia hantar surat, dia selit dekat, dia hantar pada seorang perempuan nak pergi ke Mekah, dia selit dekat sanggul. Maka timbul satu wahyu. Allah beri wahyu kepada Rasulullah SAW, menyatakan tentang hal itu, maka Rasul perintah Sayyidina Ali pergi kejar perempuan tersebut. Sebab apa? Kalau bocor maklumat itu, tentulah akan berlaku pertempuran darah. Yang kita tahu, Fathul Mekah, pembukaan Mekah, tak ada perang. Maka, dibawalah akhirnya nak dapat balik, maka dia pun mengaku, ya Rasulullah, aku bukan nak berkhianat, ya Rasulullah, aku cuma bimbangkan keluarga aku yang ada di Mekah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Ahlul Badar telah diampunkan oleh Allah. Ahlul Badar Allah ampunkan. Dosanya yang sebelum dosanya akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita berada di zaman di mana digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ganjaran orang yang kekal dengan iman, yang kekal dengan Islam, kekal dengan perjuangan tadi, mereka seperti Ahlul Badar. Mereka seperti orang yang akan mendapat keampunan daripada Allah sebelum dan selepas. Ini peluang, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan takut dengan ancaman-ancaman yang ada. Jangan kita bimbang dengan kita kata perancangan-perancangan jahat yang banyak, yang kalau kita kira banyak, saya nak sebut malam ni tak sempat nak sebut. Banyak perancangan dia. Tetapi kita memandang kesusahan, kepayahan, susahnya nak bersatu. Orang ni kutuk sini, orang ni susahnya nak kasih sayang. Susahnya nak bela iman kita, nak tingkat iman kita. Susahnya kita dengan Quran. Susah semua sekali. Maka kita nak rasa kesusahan itulah tanda kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih kata Rasul, apa kata Rasul tuan-tuan? Mereka yang bersusah payah di akhir zaman, beramal, beribadah di akhir zaman, masih kekal dengan iman, dengan Islam di akhir zaman, maka susahnya beramal di akhir zaman sama seperti mereka sedang berhijrah menuju kepada aku. Kita susah nak solat susah, tuan-tuan. Hari ini nak solat pun tak boleh. Masjid tutup. Nak pergi Mekah pun tak boleh dah. Boleh, mahal nak pergi. Macam-macam. Ni besok ekonomi pula, makanan pula. Macam-macam paksaan yang bakal diberikan pada kita. InsyaAllah saya akan cerita kemudian. Kita berhadapan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Ancaman demi ancaman demi ancaman. Tuan-tuan, walaupun ancaman demi ancaman, kesusahan demi kesusahan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang beramal, beribadah pada masa kesusahan-kesusahan itu di akhir zaman, kekacauan, fitnah yang kuat, maka seolah-olah dia sedang berjalan menuju kepada aku, berhijrah menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ni sembahyang susah, kita ni nak amal susah, nak ekonomi susah, macam-macam ditekan. Tak lama lagi kita akan ditekan. Maka kata Rasul SAW, kamu buatlah apa yang sepatutnya kamu buat. Jangan lari. Hadapi fitnah itu dengan iman. Hadapi dengan ukhuwah. Hadapi dengan tarbiyah yang biar tersusun. Maka kamu sedang menuju kepada aku. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan? Apa lagi yang kita hajatkan? Kalau kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah perkara yang penting. Sebab itulah, apa yang digambarkan oleh Rasul SAW bukan dia perintah kita supaya hanya jadi orang yang berzikir. Hanya jadi orang yang baca Quran seorang-seorang. Tanpa hiraukan jiran-jiran kita. Tanpa hiraukan orang sekitar kita. Kita kena ambil perhatian. Kita kuatkan diri kita. Kita buat pertahanan. Sebagainya yang kita rasa kita boleh buat, kita buat. Tetapi jangan tinggalkan saudara-saudara kita yang berada di kawasan-kawasan terutama yang susah. Kawasan-kawasan di bandar-bandar. Jadi, ini antara dia. Sebab itu tuan-tuan, antara ada 5 yang saya nak sebut kat sini secara ringkas tentang asas-asas paksi-paksi yang sepatutnya kita siapkan di akhir zaman. Yang pertama tuan-tuan, ialah persiapan kita di akhir zaman, kita hendaklah meningkatkan iman, al-iman, al-amik, iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada hari akhirat. Ini tuan-tuan nombor 1. Maknanya nombor 1 ni tuan-tuan, kita nak proses diri kita supaya kenal Allah, kenal sungguh-sungguh sampai hati kita rasa sayang pada Allah.
Kita nak proses sungguh-sungguh supaya hati kita rasa rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, bila kita ada kelapangan, bila kita ada nikmat, kita lupa pada Allah. Hari ini bila kita susah, kita komplain pada Allah. Jadi nombor satu tuan-tuan nak kenal Allah. Sebab itulah al-iman al-amik ini ialah maknanya kita sentiasa mencari jalan untuk mengenal Allah. Nombor satu. Mencari jalan kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah tuan-tuan? Cara ringkas, kita nak kenal Allah, kita kenal af'al dia dulu. Apa af'al? Sifat-sifat dia, perbuatan dia. Kita kenal perbuatan dia dulu. Apa perbuatan Allah? Tuan-tuan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Sesungguhnya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi semua kepunyaan Allah. Semua kepunyaan Allah. Maka kita melihat setiap perkara yang kita lihat, kita melihat ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Kita kena latih hati kita nak rasa. Bukan tahu. Tahu semua orang tahu. Semua orang tahu tuan-tuan. Tapi hati kita nak rasa. Maka bila kita melihat perbuatan Allah, mula-mula sekali nak kenal Allah, kita nak mengenal af'al Allah dulu. Apa af'al Allah? Perbuatan Allah. Maknanya kita melihat pokok, nampak ini perbuatan Allah. Ini Allah yang jadikan pokok. Maka kita nak rasa kehebatan Allah. Tengok pokok, daunnya warna hijau, bunganya warna merah, bunganya warna kuning. Kita melihat bagaimana dia. Tengok pokok. Tengok pokok kita rasa, ya Allah, Engkaulah yang maha hebat. Maka kita pun kata, Allahu Akbar. Kita pun kata, Allahu Akbar. Engkau yang maha hebat, ya Allah maha besar. Allah Al-Jalal. Kita menampak kebesaran Allah. Ini contohlah, contoh saya sebut. Nak kenal Allah. Yang pertama nak kenal Allah. Sifat Jalal Allah. Sifat kebesaran Allah. Sifat Jamal Allah. Sifat Jamal apa? Sifat cantik indahnya Allah. Contohnya, kita naik kereta accident. Kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala ya daripada Allah kepada Allah semua pergi. Kita tengok kelemahan di kita, kita langgar orang. Ataupun orang langgar kita. Kan? Maka kita nak rasa itu sifat Jalal Allah. Allah ni maha pemaksa. Kita tak nak accident, tapi Allah paksa kita accident. Maka kita pun rendahkan diri kita pada Allah. Nak melihat perbuatan Allah. Ini contoh. Maka tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan melihat batu. Keluar rumah nampak batu. Maka tuan-tuan jangan nampak batu saja. Nak nampak batu tu ada di situ sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Sifat-sifat Allah ada kat situ. Maka kita melihat batu tu Allah yang maha menjadikan. Batu tu Allah yang maha berkuasa. Allah yang menghendaki batu kat situ. Maka ketika itu kita dah berzikir pada Allah. Bermulanya zikir dengan kita rasa kewujudan Allah. Rasa af'al Allah. Sifat Allah. Mula-mula af'al, sifat, asma' nama Allah. Jadi kita tengok satu-satu. Baik. Nombor satu, beriman dengan Allah. Kemudian beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ni tuan-tuan, macam mana kita nak kenal akhirat? Kita tengok dunia. Maka apa yang ada di dunia, tidak ada satu pun yang boleh menandingi akhirat. Kalau kita rasa bahagia dengan dunia, kita rasa bahagia dengan dunia. Sesungguhnya di akhirat, dalam syurga Allah, dalam redha Allah, lebih bahagia lagi. Kalau kita rasa mewah di dunia, kita makan sedap, di akhirat, di syurga Allah, dan keredaan Allah, lebih sedap lagi. Jadi kita sentiasa, bila kita melihat dunia, kita merasakan bahawa di sana ada akhirat. Di sana ada akhirat. Contoh. Jadi kita mula memperdalamkan diri kita tentang akhirat. Yang kedua tuan-tuan, kita mensucikan nafsu kita. Yang kedua, kita membersihkan jiwa kita ni daripada nafsu, tazkiyah nafs. Tazkiyah nafs. Ini satu tajuk lah. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, yang kedua, asas kepada akhir zaman ialah kita membersihkan jiwa kita daripada penguasaan nafsu, dan pada masa yang sama kita membuang bakhil yang ada dalam diri kita. Bakhil. Dalam kita mesti ada bakhil, ada rasa lokek. Ada rasa sayang kepada sesuatu lebih daripada Allah. Bakhil, tak mau nak menyumbang, tak mau nak infak, tak mau nak menolong orang lain. Jadi antara perkara yang perlu kita proses ialah nafsu perlu dikawal, malahan nafsu perlu dikuasai, dan kemudian kita perlu
menjadi orang yang paling banyak kita kata menyumbang pada jalan Allah. Bermanfaat pada jalan Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Salah satu daripada 10 perkara yang saya sebut tadi yang merupakan solusi di akhir zaman ini, salah satu ni ialah infak. Kita rasa kita miskin, rupa-rupanya bila miskin ni, kita infak, kan, lagilah Allah bagi banyak. Allah balas. Kita ingat bila miskin tak payah sedekah. Bila miskin tak payah derma. Rupanya miskin ni kita derma. Miskin ni sedekah. Allah bagi banyak. Tak percaya tuan-tuan try lah. Tuan-tuan Allah ni contoh. Jadi yang kedua ialah menyucikan nafsu. Nafsu ni insya-Allah satu tajuk. Kemudian yang ketiga ialah kita memahami kefahaman Islam yang benar. Kefahaman Islam yang benar, lengkap, adil dan seimbang. Benar, lengkap, adil dan seimbang. Secara benar, lengkap, adil dan secara seimbang. Jadi yang ketiga ni tuan-tuan, kita kena kenal kepada Islam. Sebab tu kita kena tahu juga tentang, contohnya sedikit sebanyak tentang maqasid syariah. Maknanya bukanlah belajar teori tu, tapi contohnya kita nak selamatkan agama kita, nak selamatkan itu fiqh-fiqh ni. Kemudian fiqh muwazanat, fiqh seimbang, menyeimbangkan, macam seimbang. Apa maksud seimbang dalam Islam? Kita semayang aja tapi tak makan sampai kita habis tenaga kita. Seimbang tak seimbang contoh. Dan begitu juga dengan fiqh aulawiyat, priority. Jadi itu contoh. Baik. Apa kunci nak faham Islam tuan-tuan? Kunci nak faham Islam kembali kepada Quran. Itu kunci dia. Siapa yang nak selamat di akhir zaman, hendaklah dia kembali kepada Quran. Dan inilah yang pencetus asas untuk faham Islam. Kembali kepada Quran tuan-tuan. Kita kena kembali kepada Quran. Kerana Quran inilah merupakan perkara yang paling besar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab tu sini saya nak sebut tuan-tuan. Ada orang baca Quran. Dia kata saya ni mendekatkan diri saya dengan Quran. Maka rupa-rupanya tidak mendekati dengan Quran. Apa maksud mendekati dengan Quran tuan-tuan? Apa maksud kita sibukkan diri kita dengan Quran? Kita kena faham. Apa maksud kita menyibukkan diri kita dengan Quran? Yang pertama tuan-tuan, kita belajar macam mana nak baca dia. Kemudian, tak cukup belajar baca. Ini ramai orang belajar baca. Tajwidnya, taranumnya, sebagainya. Tapi sebenarnya, untuk kita menjadikan dia sebagai tali yang boleh selamatkan kita, untuk kita nak mengubah hidup kita, bukan baca semata-mata, tetapi kita kena faham, tadabbur. Kena tadabbur Quran, tuan-tuan. Al-Quran akan menyentuh kita dan merubah kita apabila kita faham dia, kita menghayati dia, setiap maknanya, setiap amal dia. Ini benda yang penting. Sebab itulah kita tengok apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata, janganlah kamu terpedaya dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kerana ia adalah ungkapan yang sering kita ungkapkan. Maknanya, bila kita baca Quran tu, macam benda yang biasa kita baca. Benda yang biasa orang cakap. Bahasa Arab. Lagi-lagi orang bahasa Arab lah. Tetapi lihatlah, adakah mereka beramal dengannya. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, masa bila dia boleh mengubah kita. Masa bila dia boleh menjadi sumber tarbiyah kita. Sumber pendidikan kita. Masa bila dia boleh bermanfaat untuk akhir zaman. Apabila kita baca, kita teliti, kita tadabbur, kemudian dia menyentuh hati kita. Mengubah hidup kita. Barulah bermanfaat Quran itu dari sudut akhir zaman tarbiyahnya tuan-tuan. Jadi bukan maknanya jangan tak baca, baca. Tetapi sebenarnya baca tu untuk kita mula mengikat diri kita dengan Quran. Sebab itu tuan-tuan, setiap kita mesti ada Quran. Mesti ada mushaf. Kalau kita tak hafal, mesti ada mushaf. Bila kita hafal pun, kena ada mushaf juga. Jadi tuan-tuan, kita Quran, tali yang mencetus. Maknanya akhir zaman ni, kalau tuan-tuan nak selamat, bersama Quran. Siapa yang bersama Quran, yang hidup bersama Quran, kemudian bertadabbur Quran, maka dia akan Allah berikan keselamatan. Datanglah Dajjal, Allah akan berikan keselamatan. Sebab dia bersama Quran. Tuan-tuan rahmat Allah SWT berkata satu ketika kepada Sayyidina Aisyah. Dia kata apa? Radhiyallahu anha, dia kata, orang hari ini ramai baca Quran. Ini zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Sampai satu malam 2-3 kali khatam.
Ada yang baca Quran sampai 2-3 kali khatam satu malam. Baca punya banyak. Maka kata Sayyidatina, dengar apa kata Ummul Mukminin. Sayyidatina Aisyah kata, mereka hanya membaca, tapi belum benar-benar baca. Mereka baru baca, belum benar-benar baca. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malam dan sepanjang malam baginda membaca surah Al-Baqarah. Lepas surah Al-Baqarah, baginda baca surah Al-Imran. Lepas surah Al-Imran, baginda baca surah An-Nisa. Tetapi dia kata, apabila sampai kepada ayat-ayat kabar gembira, bila cerita tentang ayat-ayat kabar gembira, maka baginda Rasulullah SAW akan berdoa kepada Allah, mengharapkan apa yang kegembiraan tadi. Dan bila sampai kepada ayat-ayat yang berupa ketakutan dan ancaman, maka beliau berdoa supaya dijauhkan daripada perkara yang mengancam tadi. Kita baca Quran, baca surah Kahfi. Setengah-setengah orang dah amalkan surah Kahfi. Setiap Jumaat baca surah Kahfi. Berapa ramai yang baca surah Kahfi, bila sampai kisah Dajjal, hati dia terdetik untuk minta ke Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah Dajjal. Atau dia baca je. Allah cerita tentang Dajjal dalam Quran, dalam suratul Kahfi. Tapi dia tiba-tiba cakap itu je, tak ada terasa apa-apa. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, baginda baca panjang, banyak dibaca. Tetapi apabila sampai kepada ayat-ayat tertentu, baginda akan melaksanakan perkara-perkara tertentu. Contohnya, ayat-ayat gembira, dia akan minta pada Allah, ya Allah, bagilah aku benda ni. Ayat-ayat yang ancaman, dia akan minta, ya Allah, jauhkan aku daripada dia. Maknanya apa? Bila baginda baca, sallallahu alaihi wasallam, baginda bukan sekadar baca, dia tadabbur, dia memahamkan apa yang dibaca. Ini maksud menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi menyibukkan diri dengan Al-Quran ni bukan hanya sekadar kita baca macam gitu. Tetapi kita baca dengan kita memahami. Tuan-tuan, saya nak sebut sini ada satu kisah, mungkin ni yang terakhir nak sebut sini. InsyaAllah. Iaitu berkenaan satu ketika Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya keluar daripada habis perang Zat Ar-Riqa'. Satu peperangan dengan Zat Ar-Riqa', di mana ketika itu semua letih. Semua letih, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu dalam perjalanan dia kata tak sempat nak sampai balik di Madinah, maka dia kata, mari kita tidur saja di sini. Tidur sebab nak sampai tak larat dah nak jalan. Maka masing-masing sahabat bertanya, siapa yang boleh jaga malam ni jadi pengawal? Sebab sahabat-sahabat sudah letih sangat lepas perang nak tidur. Jadi siapa yang boleh jaga? Maka dua orang yang sanggup, iaitu Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Dua orang. Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum. Maka ketika semua dah tidur, maka dua orang ni bangun, maka mereka bincang. Abbad kata, biarlah aku jaga dulu, Ammar engkau pergi tidur. Dan saya kita gila-gila lah sampai pagi. Maka Ammar pun baring tidur, sementara dia ni bangun, solat. Allahu Akbar, dia solat. Tengah solat, baru baca Fatihah, baru baca ayat surah-surah dalam Quran, tiba-tiba ada seorang orang musyrikin, musuh, panah dia, tembus badan dia. Panah satu, tembus. Dia terus baca. Tak lama tu panah lagi, tembus. Dia terus baca. Panah, tiga panah, tiga anak panah tembus badan dia. Dia terus baca, kemudian dia rokok, dia sujud. Bila dia rokok, dia sujud, dia diam. Dia diam tu, Ammar yang tadi dengar dia baca Quran sampai tidur ayam tu, terbangun, tertengok. Dia tengok sahabat dia dah kena panah. 3 anak panah dekat badan, tembus. Kemudian sahabat tu, dia berlari pergi kat sahabat tu. Sahabat tu pun bagi salam. Kemudian Ammar kata kepada, wahai sahabatku, kenapa engkau tak bangunkan aku ketika pada anak panah yang pertama? Ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat sayang dengan Quran. Dia kata apa? Abbad menjawab, aku sedang membaca Quran. Tengah solat tu aku tengah baca Quran. Jadi aku tidak mahu memutuskan bacaan aku. Sehingga aku selesaikan bacaan itu. Dia tengah baca Quran, mungkin tengah panjang ayat tu, panjang sikit. Ataupun surah tu sikit lagi nak habis. Dia baca terus. Tak nak berhentikan baca Quran itu. Demi Allah dia kata, kalau tidak, kerana takut aku menyia-nyiakan tugas menjaga, menjadi pengawal pada malam itu yang dibebankan oleh Rasulullah SAW kepada aku untuk mengawal kaum muslimin, nescaya aku akan terus baca
walaupun tubuh aku putus kerana dipanah. Tuan-tuan dan Allah, ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memberhentikan baca Quran ketika solat walaupun telah dipanah dengan 3 panah masuk ke badan dia. Ini bagaimana digambarkan orang yang sibuk dengan Al-Quran. Sehingga penghayatan daripada Al-Quran, dia menghidupkan diri dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita mendekatkan dengan Al-Quran, ini satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Tapi kita tak rasa hari ini. Kita boleh rasa nikmat minum air teh tarik. Kita boleh rasa nikmat makan kita kata makanan roti canai. Rasa nikmat makan biryani kambing, makan. Kita rasa nikmat semua. Kita rasa nikmat tengok movie, rasa nikmat main game, rasa nikmat semua. Rasa nikmat bersama dengan kawan-kawan, dengan keluarga, rasa nikmat, tapi kita dengan Quran tak rasa nikmat. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Al-Quran, maka mereka merasai nikmat Al-Quran. Inilah maksudnya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bila dia rasa nikmat, maka sentiasa cari peluang untuk membaca. Dan bila dia membaca, dia tak berhenti walaupun dipanah. Tuan-tuan dan Allah, inilah antara persiapan akhir zaman. Saya sebut 3 perkara. Yang keempat dan kelima, insya-Allah kalau sempat kita akan sambung pada masa akan datang. Tuan-tuan dan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita. Saya sebut tadi, saya mulakan dengan kata-kata daripada putera Charles. Tuan-tuan, kenapa putera Charles ni penting? Kerana selepas ini ia akan diganti oleh 2 orang anak dia. Putera William dan putera Prince William dan Prince Henry ataupun Harry. Tuan-tuan dan Allah, kan, maka setelah putera William dan putera Harry itu mengambil alih tempat Charles dan Elizabeth ataupun mengambil alih kepimpinan-kepimpinan yang ada pada hari ini, maka kita akan dapati suasana di dunia akan menjadi lebih susah dan lebih sukar. Saya tak mau cakaplah apa benda perkara tersebut. Saya nak gambarkan tuan-tuan rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang penting. Orang-orang yang penting pada orang-orang yang kita kata tidak suka dengan Islam. Inilah yang kita nak sama-sama rasai pada malam ini. Mudah-mudahan dia telah memberi amaran kepada kita bahawa mereka akan buat sesuatu yang besar di dunia ini dari sudut kesihatannya, dari sudut ekonominya, dari sudut yang lain-lain sekali. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, bila kesempatan kita akan sambung lagi. Saya ada beberapa perkara yang saya nak sebut, terutama tentang ekonomi tadi. Saya telah pun berbincang dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita akan cuba menyemarakkan ekonomi. Terutamanya bagi saudara-saudara tuan-tuan perempuan yang tidak ada income. Tidak ada income. Jadi insyaAllah kita akan bincang khas tentang ekonomi. Mungkin bukan malam, mungkin siang. Mungkin waktu Sabtu atau Ahad. InsyaAllah. Kita akan buat perancangan insyaAllah. Jadi kita akan gunakan platform NGO dan sebagainya supaya kita boleh bantu sahabat-sahabat saudara kita yang ada. Sama ada yang berada di kawasan bandar ataupun yang berada di kawasan kampung atau di luar bandar. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita kerjasama kita, jaringan kita itu, dengan niat kita untuk membantu sesama kita, niat kita untuk menyelamatkan antara satu sama lain. Kita ikhlas mengikhlas, tolong menolong, jangan gaduh-gaduh. Jangan kita tomah-tomah orang pula. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah masukkan kita dalam kategori orang yang beramal dan beribadah. Bagaimana kata Rasulullah SAW, mereka yang beribadah di akhir zaman, beribadah dalam keadaan fitnah yang besar yang kuat, maka samalah seperti mereka sedang berhijrah menuju kepada aku. Berhijrah kepada Rasulullah SAW. Ini satu hadis yang manis, tuan-tuan, yang manis. Kita rasa susah, tapi rupanya kita akan jumpa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berjumpa di Jannatul Firdaus, insyaAllah. InsyaAllah kita baca doa Rabita. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wa athikillahumma rabitataha wa adibuttaha wa hadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمن
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan minta kalau boleh tolong viralkan, mudah-mudahan kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita akan dapat sama apa yang kita dapat pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.